Tadi yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di peringkat jawatan kuasa dan telah memberi sokongan kepada permohonan daripada Kementerian Sumber Manusia untuk mendapat peruntukan sejumlah 23 juta ringgit untuk tujuan penyelenggaraan alat-alat di dalam institusi latihan perindustrian di bawah Kementerian Sumber Manusia, iaitu 28. Pada masa sekarang lebih kurang 18,000 pelatih telah sedang mengikuti pelbagai jenis kursus di dalam 28 institut di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ini lebih kurang ialah bilangan yang diberi latihan, yang bilangan yang sama pada tiap-tiap tahun, dan banyak yang langkah-langkah yang telah dibuat oleh kementerian untuk menghembakkan program-program yang dijalankan oleh kementerian, termasuk kursus-kursus melalui pelbagai jenis kaedah. Salah satu daripadanya ialah untuk mengadakan promosi di peringkat sekolah kepada murid-murid di peringkat tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan mengadakan kempen-kempen khusus, khasnya kempen-kempen kemahiran di seluruh Malaysia. Pada tahun ini kerajaan telah memulakan Skill Satu Malaysia, satu program untuk menghebatkan kepada rakyat pada keseluruhannya tentang peluang-peluang kemahiran yang tersedia ada bukan saja di dalam bawah Kementerian Sumber Manusia tetapi di dalam kementerian-kementerian lain, supaya rakyat pada keseluruhannya didedahkan kepada informasi berkenaan dengan pelbagai jenis peluang yang telah disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap kemahiran selaras dengan tujuan dan harapan kerajaan untuk melahirkan satu generasi yang mempunyai kemahiran yang tinggi dan boleh menunaikan keperluan kita di masa kita di dalam perjalanan kita untuk menjadi satu negara yang sudah membangun, yang diasaskan kepada industri, yang diasaskan kepada pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Dan banyak yang langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi taraf pencapaian, dan beberapa daripada isu yang telah dibangkit oleh ahli-ahli yang berhormat. Salah satu daripadanya ialah berkenaan kesesuaian latihan yang diberi dengan keperluan yang tersedia ada di dalam industri. Kita telah mewujudkan apa yang dipanggil industry lead bodies, di mana satu kerjasama diwujudkan dengan industri-industri tertentu untuk mendapat maklumat tentang keperluan industri dan untuk menggunakan kepakaran di dalam industri untuk bantu kita di dalam menentukan kemahiran-kemahiran yang diperlukan, bantu kita di dalam menetapkan sistem kurikulum yang diperlukan supaya mereka yang keluar daripada institusi-institusi ini mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh industri dan senang diserap oleh industri dan akan mendapat peluang untuk meningkat di dalam tahap kerjaya mereka. Dan ini telah menunjukkan kejayaan, dan baru-baru ini kita telah membuat satu perubahan dasar yang besar, di mana sebelum ini ada mereka yang keluar daripada institusi-institusi ini di peringkat SKM 1 saja, ada yang keluar di SKM 2 saja, dan di dalam pengalaman kementerian apa yang telah diketahui ialah mereka yang keluar daripada institusi ini dengan kelayakan di peringkat rendah menghadapi kesusahan untuk mendapat kerja yang baik dan mendapat gaji yang bersesuai. Dan untuk menghadapi ini, baru-baru kita dah membuat keputusan bahawa sesiapa yang masuk ke dalam institusi ini akan terus belajar sampai mendapat sekurang-kurangnya SKM 1 sampai 3, dan mereka akan keluar dengan SKM 3. Ini akan meningkatkan kebolehpasaran mereka dan mereka akan mendapat kerja yang lebih baik, dan ini akan memberi mereka gaji permulaan yang lebih tinggi. Dan untuk menambahkan itu, kita menggalakkan mereka yang sudah mencapai SKM 3 untuk meneruskan kepada SKM 4 dan 5. Dan sekarang kementerian di dalam perbincangan dengan universiti-universiti teknikal yang ada di dalam negara kita, supaya mereka yang selepas SKM 5 ini, mereka boleh diberi peluang untuk terus belajar di dalam universiti teknikal ini dan mendapat ijazah di dalam bidang teknikal,
So harapan kerajaan ialah untuk mewujudkan satu tenaga kerja di dalam negara kita yang mempunyai kemahiran bukan saja di peringkat rendah tetapi sampai ke ijazah, iaitu graduan yang mempunyai kemahiran tetapi mendapat ijazah melalui saluran kemahiran. So inilah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan pada masa sekarang dengan mengambil kira cabaran-cabaran baru dan untuk memastikan mereka yang keluar akan mencapai satu tahap yang tinggi, dan ini akan membantu mereka mendapat kerja yang baik, mendapat gaji yang tinggi, dan pada masa sekarang mengisikan kekosongan kemahiran yang mungkin tersedia ada di dalam negara pada masa sekarang. Dan satu perkara yang dibangkit ialah berkenaan dengan pekerja asing. Nanti saya setelah habis dulu tentang pekerja asing. Kebanyakan daripada pekerja asing di dalam negara kita, mereka mengungsikan kekosongan di dalam peringkat yang rendah. Dan 80% daripada graduan, itu mereka yang keluar daripada ILP atau institusi-institusi kita, mendapat kerja di dalam 6 bulan. Walaupun pada awalnya mungkin gaji mereka bukan tinggi, tetapi di dalam survey yang telah dibuat oleh kementerian, selepas 1-2 tahun, gaji yang didapat oleh mereka yang keluar daripada institusi latihan ini memang lebih tinggi daripada mereka yang masuk ke dalam tempat kerja itu dengan SPM saja. Itu bermaksud bahawa kelulusan ILP memberi mereka satu nilai yang menjadi satu bantuan supaya boleh meningkat di dalam tangga kerjaya mereka secara lebih cepat, dan mereka boleh mendapat jawatan-jawatan yang lebih tinggi di dalam majikan mereka kerana kemahiran yang mereka sudah dapat. Oleh itu, saya boleh beritahu Dewan ini bahawa kelulusan yang didapat daripada ILP mempunyai satu nilai tertentu, yang nilai yang tinggi, memberi mereka peluang pekerjaan yang baik dan memberi mereka satu masa hadapan yang lebih baik. Dan ya, kalau langat, apa yang soalan? Terima kasih Datuk Dr. Pengerusi. Menteri, ada dua isu. Tadi satu ialah jurusan daripada pelajar keluaran daripada ILP contohnya. Jurusan itu jurusannya popular, bukan jurusan yang general. Maksudnya kalau dia menjadi elektrik, bermaksud elektrik sampai kepada OD ataupun tahap peringkat spesialis dalam electrical tu. Jadi soalan saya ialah kementerian kena menumpukan di mana kemahiran itu yang amat diperlukan. Itu satu. Nombor dua, sebab kadang-kadang kita bawa macam kipalan yang tak popular tapi studentnya banyak, kerjanya kurang. Dia jawatan kosong itu yang dikendaki sangat oleh keadaan sekarang yang memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran. Yang keduanya, jurusan itu yang bersaing dengan pekerja asing. Contohnya dia buat shilling. Mestilah seorang itu kepakaran shilling itu melebihi pekerja asing yang sekarang ini dipenuhi oleh pekerja asing di kebanyakan sektor pembangunan yang dimonopoli oleh pekerja asing. Dan adakah kementerian berkesudian untuk melihat jurusan itu menjadi agenda utama untuk membolehkan pekerja tempatan menjadi pesaing kepada kemahiran yang diperlukan ketika kita ketandusan dan kita terpaksa menggunakan tenaga pekerja asing untuk memenuhi kehendak market sekarang ini? Terima kasih. Sebenarnya saya sudah jawab separuh daripada soalan itu semasa ahli yang berhormat di luar daripada Dewan ini tadi, iaitu tentang apa yang telah dibuat untuk memastikan bahawa latihan di dalam institusi dan yang dibuat ini ialah selaras dengan keperluan industri dan selaras dengan kehendak industri pada masa yang sama. Dan ini dibuat, saya ulang balik, ini dibuat dengan kewujudan badan-badan tertentu yang dipanggil industry lead bodies, di mana kementerian semua mewujudkan kerjasama dengan pakar-pakar di dalam industri. Satu ialah untuk mendapat tahu keperluan yang ada pada masa sekarang, apakah bidang-bidang, dan untuk menyesuaikan latihan yang ada di dalam institusi selaras dengan keperluan industri. Ini adalah langkah yang diambil untuk jawab soalan yang dibangkit oleh ahli yang berhormat, dan untuk memastikan bahawa ini adalah satu perkara dinamik kerana keperluan kemahiran
ialah satu perkara yang mungkin apa kemahiran pada hari ini dan kemahiran pada 10 tahun yang akan datang ini bukan yang sama. Dan untuk memastikan kita boleh menghadapi situasi ini, kita memerlukan satu sistem yang boleh mengambil kira perubahan-perubahan ini dan membuat keputusan supaya ini boleh menunaikan perkara ini. Balik kepada isu pekerja asing. Saya ingat kita ahli-ahli yang berhormat maklum bahawa banyak daripada pekerja asing ini mereka mengisikan kekosongan di peringkat yang rendah. Dan mereka keluar daripada institusi-institusi mereka mengambil alih kerja-kerja di peringkat ketengahan dan kerja-kerja yang lebih tinggi. Dan tujuan kerajaan seperti ahli-ahli yang berhormat ialah untuk memastikan pada satu hari kita boleh bebas daripada pekerja asing. Tetapi perkara ini mesti memerlukan sokongan kerjasama daripada semua pihak, iaitu kemajikan, industri dan sebagainya, supaya melalui ini kita boleh pastikan bahawa kita boleh dan salah satu daripadanya ialah melalui transformasi ekonomi yang ada pada masa sekarang. Kerana sebagai satu negara yang mempunyai bilangan penduduk yang kecil, 28-29 juta, negara kita tidak boleh terus di dalam keadaan iaitu negara yang mempunyai industri yang diasaskan kepada apa yang dipanggil labor intensive dan low skill. Kita kena mengadakan perubahan untuk menjadikan satu negara yang akan diasaskan kepada skill intensive and knowledge intensive and low labor. Dan perubahan ini yang akan bantu kita untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja asing yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang rendah, dan ini yang industri-industri yang boleh gunakan tenaga kerja tempatan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi. Di dalam sektor pembinaan banyak yang dibuat oleh CIDB. Kursus-kursus berterusan dibuat oleh CIDB, dan kalau ada pekerja-pekerja tempatan yang mempunyai minat untuk mendapat kemahiran di dalam mana-mana bidang di dalam sektor pembinaan, banyak yang peluang yang telah disediakan oleh CIDB untuk mengisikan kekosongan ini. Tetapi malangnya apa yang berlaku ialah bilangan pekerja tempatan yang menggunakan peluang-peluang ini kurang, dan saya berharap semua ahli-ahli yang berhormat termasuk daripada sini dan daripada sana boleh menggalakkan orang muda di tempat-tempat mereka supaya mereka boleh menggunakan peluang-peluang yang telah disediakan oleh semua agensi-agensi termasuk CIDB untuk mengikuti kursus-kursus ini yang diberi secara percuma supaya mereka boleh mendapat kemahiran di dalam semua bidang-bidang yang berkaitan dengan sektor pembinaan. Ya, Ketua Melaka. Terima kasih, Yang Mak Menteri. Datuk Pengerusi. Saya ingin tanya Yang Mak Menteri, adakah Yang Mak Menteri sedar bahawa sungguh pun pekerja asing ini pada mula ya semua dah di employer atau diupah on the lower skill. Tetapi dalam masa 6 bulan atau 9 bulan mereka sudah dapat dilatih sebagai pekerja mahir. Dan kerana mereka pekerja asing ni dia kontraknya kurang-kurangnya 3 tahun atau 5 tahun dapat diikat dengan kilang itu. Sebab majikan lebih minat tentang pekerja asing jika dibanding dengan sungguh pun keluar dari institut latihan. Kerana mereka sometimes it won't lasting up. Selepas 6 bulan 1 tahun dia sudah nak pergi ke kilang yang lain. Sebab itu the movement of kita punya pekerja mahir tempatan, iaitu yang dilatih oleh institut ini, amat susah nak mereka terus bersama dalam satu kilang. Dan saya katakan sektor pembuatan, bukan pembinaan. Pembinaan saya setuju, saya memang dapat bantu. Tetapi sektor pembuatan, terutama dalam machinery yang buat mesin processing makanan yang lain ini, amat kurang pekerja mahir dari tempatan. Okay. Terima kasih. Terima kasih.